Baik, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sembang Didik bersama dengan saya, Akmal Nazri. Murid-murid semua mesti terkejut. Abang Akmal Nazri buat Sembang Didik? Ya, murid-murid. Sebab apa tahu? Ini merupakan salah satu topik yang saya sendiri pun nak tahu. Topik apakah itu? Iaitu pengurusan buku teks. Bukan saja murid-murid, malah ibu bapa juga ingin tahu mengenai pengurusan buku teks kali ini yang kita ingin bincangkan. Bersama dengan siapa? Ini dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memperkenalkan Encik Aziz bin Mamat selaku Timbalan Pengarah Kanan Kluster Dasar, Kualiti dan Penghasilan. Dan beliau ini juga menjalankan tugas sebagai pengarah di bahagian sumber dan teknologi pendidikan ataupun lebih mudah kita singkapkan dengan BSTP. Selamat datang Encik Aziz ke Sembang Didik. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Akmal. Sama-sama. Baik, Encik Aziz, kita teruskan kalau kita nak bercakap mengenai pengurusan buku teks itu. Kita tahu buku teks ini merupakan salah satu medium yang di mana saya rasa murid-murid semua menggunakan di peringkat sekolah. Tapi saya pasti ada juga di kalangan murid nak tahu jugalah kan sebenarnya maksud terperinci mengenai buku teks KPM itu apa dia? Encik Aziz, silakan. Ya, terima kasih, Akmal. Seperti yang kita sedia maklum bahawa buku teks adalah buku rujukan utama, tersumber rujukan utama yang digunakan oleh murid-murid di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum kebangsaan. Jadi buku teks ini diterbitkan atau dihasilkan oleh bahagian sumber dan teknologi pendidikan bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan pastinya adalah cerminan atau gambaran kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum BPK. Maknanya apa-apa sahaja kandungan yang terdapat dalam buku teks KPM adalah semestinya selaras dengan kandungan di SKP itu sendiri dan seperti yang disebutkan tadi, buku teks ini adalah sumber rujukan utama bagi semua maklumat dan saluran penyampaian ilmu bagi membolehkan segala keperluan kurikulum dan di SKP untuk kegunaan murid-murid di sekolah itu dipenuhi. Jadi dalam konteks penghasilan buku teks KPM adalah penting untuk kita memastikan bahawa roh dan semangat falsafah pendidikan kebangsaan itu kita penuhi, begitu juga dengan standard kandungan dan standard pembelajaran. Itu dia. Tapi saya pasti ada juga di kalangan ibu bapa ingin tahu kan, bagaimana sendiri daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM ini dapat membantu murid-murid dalam menggunakan buku teks ini secara berkesan. Cik Aziz. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, buku teks adalah sumber rujukan utama. Ya, betul. Tetapi ia tidak bermakna bahawa buku teks segala-galanya lah. Akan ada sumber-sumber rujukan yang lain yang boleh digunakan oleh murid dan guru untuk mengajar dan juga membuat ulang kaji serta membuat sebarang rujukan. Jadi kita bercakap tentang buku teks, maka dalam konteks penggunaan buku teks sebagai buku ataupun sumber rujukan utama, maka guru-guru boleh menggunakan buku teks secara berkesan dengan mengadaptasi buku teks itu semasa pengajaran dan pembelajaran dengan dua cara. Yang utama iaitu kita panggil sebagai konsep dan strategi adopt dan adapt. Dalam konteks adopt ataupun kita terima pakai segala apa yang ada dalam buku teks itu, maka segala kandungan di dalam buku teks dan juga aktiviti serta latihan yang telah pun ada di dalam buku teks itu akan diguna pakai sepenuhnya. Manakala dalam konteks adapt atau adaptasi pula, maka kita boleh mengadaptasi bahan sedia ada dalam buku teks dengan sumber-sumber yang lain juga. Maknanya kita tidak menggunakan sepenuhnya buku teks, kandungan buku teks, tetapi kita menambahkan atau menyesuaikan dengan keperluan semasa untuk sesuatu topik dan tujuan pembelajaran pada hari itu. Jadi dalam konteks ini guru-guru boleh menambah ataupun memberikan nilai tambah kepada kandungan buku teks itu dari segi kandungan dan maklumat dengan menambah elemen-elemen teks, grafik atau apa sahaja bagi menampung sebarang keperluan atau mungkin kekurangan yang ada berdasarkan aras pembelajaran murid pada ketika itu bagi membolehkan semua murid, bukan sahaja murid tertentu di dalam kelas itu, tetapi semua murid di dalam kelas itu mencapai objektif yang kita mahukan, iaitu memahami sepenuhnya topik dan elemen pembelajaran pada masa yang berkenaan.
Jadi dalam konteks itu juga guru-guru boleh mengganti bahan yang sedia ada dalam buku teks dengan menggugurkan bahan-bahan yang mungkin sukar bagi murid-murid tertentu dan menggantikan dengan bahan-bahan atau elemen-elemen baru yang lebih mudah untuk kumpulan murid itu. Sebab kita kena faham bahawa buku teks ini dihasilkan untuk keseluruhan kohort murid itu, bukan untuk murid tertentu sahaja. Jadi dalam konteks ini adalah menjadi tanggungjawab guru itu sendiri untuk mengubah suai bahan-bahan yang lain supaya menjadi lebih menarik, memperluas kandungan dengan dengan bahan-bahan interaktif dan juga mewujudkan pilihan-pilihan lain untuk mencapai matlamat bagi kesemua murid yang ada di dalam kelas berkenaan. Dalam konteks ini juga guru boleh memainkan peranan dengan mengolah semula kandungan atau tema unit topik berdasarkan logik, suasana, peristiwa dan tahap murid dalam sesuatu pembelajaran untuk menjadikannya lebih sesuai serta meluaskan aktiviti untuk memberi dimensi baru kepada dimensi tambahan dalam pembelajaran itu sendirilah. So dalam konteks ini juga kita harus faham bahawa penghasilan dan penggunaan bahan adaptasi secara terancang dan teratur akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih berkesan. Dan ia juga boleh membantu guru-guru untuk menerangkan sesuatu konsep dengan lebih mudah dan menarik, dan pastinya apabila guru dapat menerangkan dengan lebih mudah dan menarik, pastinya murid-murid akan tertarik. Dan dalam konteks ini kita harapkan bahawa murid akan lebih memahami apa yang diajarkan oleh guru berkenaan. Saya sebenarnya suka dengan perkataan yang digunakan oleh Encik Aziz tadi, yang mana adopt dan juga adapt kan. Yang saya pasti juga guru-guru tidak terlalu terikat dengan buku teks kan. Sekiranya mungkin ada murid-murid ataupun anak-anak murid, guru-guru di luar sana kan rasa macam alamak, saya rasa murid ini susah nak mengikut kan. Jadi guru-guru ini pun tak adalah nak orang kata terlampau stres, alamak macam mana nak gunakan medium yang lain ni, betul tak Encik Aziz kan? Maksudnya dekat sini guru memang bolehlah menggunakan bahan-bahan yang lain untuk secara tambahan apa yang ada di buku teks Encik Aziz kan? Ya, betul. Itu dia. Baik, tapi kita nak tahu juga kan, guru-guru kita tahu tadi dia boleh menambah dan juga menggunakan bahan-bahan lain. Apa lagi saya rasa medium yang boleh digunakan oleh guru-guru ini untuk mengajar kepada murid-murid Encik Aziz? Ya, seperti yang kita tegaskan lebih awal pada awal pembicaraan kita sebelum ini. Kita katakan bahawa buku teks ini adalah sumber rujukan utama. Betul, saya dan setuju. kerajaan telah pun mengeluarkan sejumlah wang yang banyak untuk menyediakan buku teks secara percuma kepada semua murid kita. Ya, jadi dalam konteks itu, tapi pada masa yang sama, ia juga memberi ruang dan peluang kepada sesiapa saja, kepada guru dan murid untuk mendapatkan sumber-sumber rujukan daripada tempat-tempat yang lain. Tambahan pula kita bercakap dalam dunia digital yang begitu pesat membangun pada masa ini. Jadi kita boleh menggunakan elemen-elemen yang kita boleh adaptasi daripada kepesatan dunia digital, seperti menggunakan modul interaktif. Kita juga ada objek pembelajaran atau learning object yang dibangunkan sama ada oleh bahagian sumber dan teknologi pendidikan ataupun juga oleh pihak industri. Dan kita juga ada apa yang kita sebut sebagai video interaktif. Dalam konteks kita di Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya di bahagian sumber dan teknologi pendidikan, kita merangkumkan ketiga-tiga elemen itu dengan satu istilah, iaitu MILOV. MILOV, modul interaktif, learning object dan video interaktif. Digabungkan sekali menjadi MILOV. MILOV yang boleh digunakan oleh guru-guru dan murid-murid. So, di samping itu, kita juga ada pelbagai bahan sokongan seperti laman web, kita ada portal pendidikan yang boleh yang mana guru-guru dan murid boleh mendapatkan pelbagai informasi tambahan selain daripada apa yang ada dalam buku teks. Sebab kita faham, buku teks itu dibangunkan untuk satu tempoh masa yang mungkin beberapa tahun sebelum itu, tetapi akan digunakan oleh satu kohort murid yang agak kehadapan lah. Jadi dalam konteks itu, bahan-bahan yang kita perolehi sama ada dalam MILOV ataupun dalam laman web itu boleh digunakan. Dan untuk menjawab persoalan tadi, jawapan saya dengan tuntasnya, jawapannya ialah boleh. Dan dalam konteks itu, kita memang berhadapan dengan situasi itu. Maknanya guru-guru menggunakan elemen-elemen dan juga sumber-sumber rujukan yang lain untuk menjadikan
pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik dan lebih mendalam, khususnya bagi murid-murid yang mempunyai aras yang agak tinggi, yang kehadapan, ya. Jadi kerana itu adalah penting bagi kita untuk memberi nilai tambah kepada bahan yang sedia ada dalam buku teks dengan elemen-elemen digital yang baru yang disebutkan tadi dengan satu syarat lah. Apa dia tu? Iaitu kita perlu ada akses internet, capaian internet dan juga peranti lah. Ya, tanpa akses internet dan tanpa peranti mungkin agak sukar bagi guru-guru untuk mengadaptasi kaedah itu. Jadi dalam konteks ini kita faham bahawa penggunaan sumber rujukan utama dan rujukan tambahan yang kita dah sebutkan tadi pastinya akan meningkatkan pengalaman pembelajaran murid serta mampu dan mengupayakan mereka untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap sesuatu konsep dan topik yang diajar oleh guru dan yang dipelajari oleh murid. Itu dia. Saya rasa mungkin saya tambah sikit jugalah kan. Wah, boleh ke saya tambah sikit? Yang mana kita pun ada didik TV juga, ya, betul. Jadi murid-murid tak perlu risaulah kalau buku teks tu apa lagi antara medium-medium tambahan kan. Ya, selain pada apa yang tadi Encik Aziz terangkan mengenai Milovi itu, kita ada didik TV. Buka saja TV, tengok saja didik TV, abang-abang mengacara, macam-macam dekat situ. Orang kata ilmu yang murid-murid boleh dapatkan selain yang ada di dekat buku teks. Betul. Encik Aziz kan? Betul. Okey, mungkin sebelum kita berhenti rehat ni kan, mungkin saya nak tanya juga yang mana katanya BSTP juga ada menjalankan satu program iaitu program Jerayawara. Betul ke saya sebut? Betul. Mungkin saya pasti murid-murid pun agak macam pertama kali mendengar perkataan Jerayawara ini. Ini sebenarnya mungkin boleh kongsikan program apa tu, Encik Aziz? Okey, kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan penggunaan buku teks dalam kalangan guru dan murid di sekolah. Kita faham bahawa kita telah membelanjakan sejumlah peruntukan kewangan yang banyak dan kita nakkan hasil yang maksimum daripada pelaburan yang telah kita keluarkan itu. Jadi dalam konteks ini, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan telah mengadakan Jerayawara di 6 zon, iaitu Zon Utara, Selatan, Timur, Tengah, Sabah dan Sarawak untuk tahun 2022, dan tujuan program ini adalah untuk menyebarluaskan kaedah penggunaan buku teks secara lebih efektif dalam kalangan guru-guru bagi meningkatkan penggunaan buku teks dalam proses PDP. Jadi kita menjemput bukan sahaja guru-guru subjek di dalam sekolah, tetapi juga kita menjemput pegawai-pegawai di PPD, iaitu School Improvement Specialist, Coaches Plus atau SIC Plus. Kita juga menjemput jurulatih utama kita, guru-guru cemerlang dan guru-guru yang mengajar di dalam bilik darjah itu untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, bagi membolehkan kita memberikan ilmu tambahan sebagai nilai tambah kepada ilmu-ilmu yang mereka telah sedia ada. Dalam konteks ini, dalam program seumpama ini, kita boleh membincangkan, berkongsi idea, pandangan, pendapat, cadangan untuk meningkatkan penggunaan buku teks sedia ada dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Dan pada masa yang sama, kita juga membangunkan bahan-bahan yang boleh membantu guru-guru di semua sekolah di Malaysia untuk mengajar sesuatu topik berdasarkan kandungan yang ada dalam buku teks secara yang lebih menarik dan memberikan impak yang maksimum kepada guru dan murid. So dalam konteks ini, kita merasakan bahawa pendekatan adopt dan adapt yang kita telah nyatakan sebelum ini adalah satu proses di mana kita mengupayakan guru-guru, memberikan ruang dan peluang kepada mereka untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan, dan pada masa yang sama bahan-bahan yang kita hasilkan dalam bengkel-bengkel seumpama itu kita kompilasikan supaya kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan guru yang ada di seluruh Malaysia. Nampak tak? Saya rasa kalau saya berada di tempat Encik Aziz pun mungkin agak pening kepala. Macam mana kita cari satu, orang kata, inisiatif lagi untuk memberi buku teks ini sampai ataupun faham apa yang diajarkan kepada murid. Betul tak Encik Aziz? Sebab itu betul. Mereka bersusah payah, bertungkus lumus untuk berikan yang terbaik kepada anda. Tapi seperti biasalah kan, kalau ada positif, mesti ada juga yang negatif. Negatifnya ada dakwaan masyarakat mengatakan, oh buku teks ini orang kata tak berkesan untuk anak-anak mereka ni, Encik Aziz kan. Tapi soalan itu akan dijawab selepas ini. Boleh Encik Aziz? Kita rehat dulu, kita tenang-tenang dulu. Okey, buat anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sembang Didik.
Baik, masih lagi menyaksikan Sembang Didik bersama dengan saya, Akmal Nazri, yang mana kali ini kita membincangkan mengenai pengurusan buku teks bersama dengan Encik Aziz kita. Encik Aziz, kita dah banyak dah membincangkan mengenai buku teks ini kan, dan kita juga dapat melihat bagaimana orang kata usaha daripada pihak Encik Aziz sendiri daripada BSTP kan, untuk membantu murid-murid ini supaya mereka faham dan juga sampai mesej yang ingin disampaikan melalui medium buku teks ini. Tetapi itulah, bercakap mengenai perkara yang baik-baik, ada juga dakwaan yang mengatakan, oh, buku teks ini saya rasa macam tak berkesan lah untuk anak-anak saya. Wah, sebab anak dia ramai, itu saya pakai anak-anak. Kan? Jadi macam mana tu dakwaan itu tu Encik Aziz, kita nak terangkan kepada, saya rasa ibu bapa lah yang sedang melihat ini. Silakan Encik Aziz. Ya, Masih Akmal. Buku teks yang dihasilkan oleh Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan adalah terjemahan dan gambaran daripada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran seperti yang telah pun kita sebut sebelum ini, dan ianya mengandungi teks, mengandungi grafik dan elemen merentas kurikulum. Jadi dalam konteks ini, buku teks merangkumi kepelbagaian aras murid dan juga tahap keupayaan murid itu sendirilah. So dalam konteks buku teks terdapat banyak ilustrasi yang kita masukkan, yang mana ilustrasi ini berfungsi untuk menarik minat murid dan juga menyokong serta mengukuhkan penerangan teks, penyampaian konsep dan pelbagai kemahiran yang kita sebutkan sebelum ini. Buku teks juga mengandungi apa yang kita panggil sebagai konsep ansur maju, dekat ke jauh, dan sesuai dengan pengalaman pembelajaran murid, dan pastinya mudah digunakan lah. Jadi itu antara prinsip-prinsip dalam pembangunan buku teks. Selain itu, kita juga mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang lain seperti pembelajaran abad ke-21, kemahiran berfikir aras tinggi, dan penerapan elemen merentas kurikulum dalam buku teks itu, yang mana ianya semuanya disyorkan di dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran itu sendirilah. So sejajar dengan itu, sejajar dengan pendekatan yang kita hasratkan selaras dengan keperluan semasa, iaitu pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran dan pemudacaraan, maka strategi pengajaran dan pembelajaran itu pastilah strategi yang berpusatkan murid. Guru adalah fasilitator, manakala penggunaan buku-buku aktiviti yang digunakan bersama-sama dengan buku teks sebagai satu rujukan atau pembahan tambahan yang fleksibel mengikut kumpulan sasar murid, bagi membolehkan kita mencapai hasrat untuk kemenjadian murid itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, penggunaan buku teks dan buku aktiviti yang mengandungi pelbagai aktiviti serta latihan-latihan untuk pemulihan, pengukuhan dan pengayaan akan dapat membantu guru mentaksir dan menilai murid secara lebih objektif dan lebih berkesan. So dalam konteks ini juga kita harus faham bahawa segala fakta yang dikemukakan dalam buku teks pastinya adalah fakta yang betul, yang tepat, yang sahih dan yang terkini lah semasa penerbitan buku teks itu, berdasarkan sumber-sumber rujukan yang sah. Sumber rujukan itu pula kalau kita berikan dalam bentuk ilustrasi atau gambar rajah, maka kita akan kemukakan juga sumber-sumber rujukan yang berkaitan untuk memastikan bahawa tiada kefahaman yang silap dalam mentafsirkan ilustrasi dan gambaran yang kita berikan di dalam buku teks yang berkenaan. Jadi terjawablah segala orang kata dakwaan tersebut. Wah, kadang-kadang kita kena tanya kepada anak-anak kita juga, Encik Aziz kan, apa tak faham buku teks ni kan? Ingat di bahagian BSTP ni buat buku teks memang sambil lewa ke? Tidak, nampak tak? Dari segi penerangan apa yang Encik Aziz terangkan tadi, mereka memang orang kata betul-betul mengkaji kan, bagaimana ni untuk buku teks ini berkesan kepada anak-anak anda. Cuba tanya, contohlah Ali, betul ke buku teks tak faham? Sebenarnya saya faham, Mak. Kan? Tapi tak tahu juga kan dari segi jenis ataupun kategori buku teks daripada KPM ni yang disediakan untuk murid-murid di luar sana, Encik Aziz. Ya,
BSTP dipertanggungjawabkan untuk menerbitkan atau menghasilkan semua buku teks, semua jenis buku teks yang diperlukan oleh murid di pelbagai institusi Kementerian Pendidikan Malaysia, sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah ataupun bagi murid-murid di tingkatan 6. Ya. Jadi kita ada kategori yang pertama semestinya adalah kategori buku arus perdana lah. Buku arus perdana. Buku arus perdana ni ialah buku-buku yang diterbitkan untuk murid-murid, kegunaan murid-murid di sekolah rendah dan sekolah menengah yang mana ia belajar di sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah kebangsaan. Ya, subjek-subjek yang berkaitan dengan apa yang kita tawarkan di sekolah aliran perdana. Kita juga mengeluarkan buku untuk murid-murid berkeperluan khas. Kita faham bahawa murid-murid berkeperluan khas ada di arus perdana ataupun juga di sekolah-sekolah pendidikan khas. Ya, jenis-jenisnya antaranya ialah ketidakupayaan penglihatan. So kalau murid itu tidak mempunyai keupayaan untuk melihat, pastinya mereka tidak boleh menggunakan buku teks arus perdana. Jadi dalam konteks ini kita menyediakan buku teks yang bersesuaian dengan keperluan mereka dalam format yang mereka boleh akses, iaitu dalam format Braille. Jadi kita terjemahkan buku-buku teks arus perdana ke dalam format yang Braille dan pada ketika ini kita telah menggunakan kod Braille yang baru mulai tahun 2020. Selain itu, kita juga ada buku-buku yang diperlukan oleh murid-murid yang menghadapi masalah ketidakupayaan pendengaran. So kita juga ada buku teks yang ada bahasa isyarat serta buku teks untuk murid yang bermasalah pembelajaran. Murid yang agak lemah dalam kategori tertentu lah. Jadi itu yang kategori kedua, iaitu murid berkeperluan khas. Kita ada kategori yang ketiga, iaitu buku-buku teks untuk mata pelajaran khusus untuk aliran teknikal. Ya, kita ada MPAK, mata pelajaran aliran kemahiran. Kita ada MPT, mata pelajaran elektif teknikal. Kita ada MP, iaitu mata pelajaran elektif ikhtisas, dan kita juga ada MPV, mata pelajaran vokasional. Jadi semua buku yang diperlukan untuk semua murid yang mengambil subjek-subjek yang disebutkan tadi disediakan oleh BSTP, walaupun mungkin bilangan muridnya tak berapa ramai, tetapi tanggungjawab kita adalah memastikan setiap murid yang mengambil apa saja subjek yang berkenaan mempunyai buku rujukan utama, sumber rujukan utama. Itu yang ketiga. Dan kita juga ada kategori buku untuk kategori yang keempat, iaitu untuk subjek-subjek DLP, Dual Language Program. Ya, kita ada subjek-subjek tertentu, khususnya sains dan matematik, yang diajar dalam bahasa Inggeris di sekolah-sekolah tertentu ataupun di negeri yang tertentu. So dalam konteks ini, kita tak boleh menggunakan buku asal dalam bahasa Malaysia. Jadi kita terjemahkan buku itu ke dalam bahasa Inggeris yang menjadikan buku itu ialah buku versi DLP lah. Kerana mereka mengajar dan belajar dalam bahasa Inggeris, maka bukunya juga mestilah dalam bahasa yang sama. Dan selain itu, kita juga ada subjek-subjek yang diambil oleh murid-murid di aliran agama. Bukan saja di sekolah biasa, tetapi juga bagi sekolah-sekolah agama yang mempunyai kurikulum mereka yang tersendiri. Maknanya kita juga menyediakan buku-buku khusus untuk mereka. Dalam konteks ini kita ada kurikulum bersepadu dini, kurikulum bersepadu tahfiz. Kita ada STAM, Sijil Tinggi Agama Menengah. Kita ada KBD-MA dan TED, iaitu untuk murid-murid tingkatan 6 di sekolah-sekolah agama yang berkenaan. Dan kita juga ada seperti kurikulum yang terbaru untuk murid STAM, ialah kurikulum Ma'had Bus Al-Azhar. Maka kita bertanggungjawab untuk menerbitkan semula buku-buku yang digunakan dalam kurikulum Al-Azhar itu dalam konteks Malaysia. Maknanya kita keluarkan semula supaya ianya selaras dengan keperluan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak bagi membolehkan murid-murid ini belajar sebagaimana
kurikulum asal yang telah pun diadaptasi di Malaysia. Itu dalam kumpulan yang kelima. Kita ada lagi satulah, kumpulan yang terakhir, buku-buku teks yang diperlukan untuk murid-murid tertentu atau subjek tertentu, khususnya bahasa ibunda di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Maknanya daripada semua subjek yang kita tawarkan, kita pastinya menyediakan buku-buku teks yang bersesuaian walaupun apapun keperluan mereka. Termasuk juga buku-buku teks yang diperlukan oleh murid-murid di sekolah seni. Kita ada sekolah seni yang menawarkan subjek-subjek seni yang tertentu, walaupun sekolah itu tak banyak, walaupun bilangan murid yang mengambilnya tidak ramai, tetapi BSTP bagi pihak KPM mengambil tanggungjawab untuk menyediakan buku-buku teks sebagai sumber rujukan utama bagi membolehkan murid itu belajar dengan sebaik mungkin dan mendapat kejayaan cemerlang dalam bidang ataupun subjek yang mereka duduki itulah. Nampak tak, dia banyak versi sebenarnya kan. Ada 6 kategori tadi kan. Kalau saya ingat tadi Encik Aziz kan, DLP kan, saya ingat waktu sekolah rendah matematik, bahasa ibunda, bahasa Malaysia. Masuk sekolah menengah tiba-tiba kena tukar bahasa Inggeris, terkejut saya. Tapi alhamdulillah saya lulus dengan cemerlang. Alhamdulillah. Okey, kita tak berhenti rehat, banyak lagi yang saya tanyakan kepada Encik Aziz kita, tapi semua selepas ini dalam Sembang Didik. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya Akmal Nazri dalam Sembang Didik. Kali ini kita tengah membincangkan topik yang paling hangat, iaitu pengurusan buku teks. Sebab seperti mana yang saya tahu kan, untuk menghasilkan satu buku teks ini bukannya mudah. Banyak orang kata perbincangan kan, dan juga aspek-aspek yang perlu dititik beratkan. Jadi saya nak tahulah juga apa antara aspek-aspek yang dinilai maupun orang kata dititik beratkan sebelum terbitnya satu buku teks itu, Cik Aziz. KPM mengambil kira dan juga menitik beratkan pelbagai aspek dalam proses penghasilan buku teks. Yang pertama dan terutamanya ialah pastinya ia perlu menepati DSKP, subjek yang berkenaan, dan kita ada falsafah pendidikan kebangsaan, ia mesti selari dan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, dan yang ketiganya mestilah selaras dengan keperluan kepelbagaian aras murid yang kita ada di semua jenis sekolah di Malaysia. Jadi kita ada pemeringkatan tahap kesukaran yang berbeza-beza yang mencakupi domain kognitif, psikomotor dan juga afektif. Dan kita juga mengambil kira prinsip pengajaran dan pembelajaran seperti daripada mudah kepada sukar dan daripada konkret kepada abstrak. Selain itu, kita juga ingin menyampaikan konsep kemahiran untuk memupuk nilai murni dan sikap-sikap positif dalam kalangan murid, serta buku teks juga pastinya mengandungi ilustrasi yang menarik, yang berfungsi untuk menyokong dan mengukuhkan pembelajaran murid, dan mesti juga sesuai dengan keperluan pemikiran murid, sistematik dan mudah digunakan tanpa mengandungi elemen-elemen yang membosankan murid lah. Maknanya ada elemen-elemen yang meningkatkan kegairahan murid untuk melihat buku teks yang berkenaan. Kita juga menekankan elemen kemahiran abad ke-21 dan elemen merentas kurikulum yang kita banyak sebutkan sebelum ini. Kita juga menerapkan penerapan elemen bersepadu, pendekatan bersepadu dan kaedah dan pendekatan PDP berpusatkan murid yang kita juga sebutkan sebelum ini. Di dalam buku teks juga kita ada penilaian-penilaian sama ada sumatif ataupun formatif, dan kita ada pelbagai latihan sama ada untuk pemulihan, untuk pengayaan maupun untuk pengukuhan murid-murid lah. Dan pastinya dalam konteks fakta, mestilah fakta yang tepat, yang betul dan terkini berdasarkan kepada sumber-sumber rujukan yang sahih. Dan dalam konteks ini kita ada sumber rujukan yang boleh diberikan dalam teks, gambar bagi kandungan, dan yang boleh menimbulkan elakkan daripada ilustrasi yang boleh menimbulkan masalah dan juga pandangan negatif oleh murid dan juga masyarakat. Kita juga menekankan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran
yang boleh diajar menggunakan buku teks itu, iaitu pembelajaran aktif, penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek dan juga pendekatan berpusaka murid yang mampu mencetuskan kreativiti dalam kalangan murid, dan akhirnya pastinya adalah pembelajaran melalui pengalaman yang menghubung-kaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan seharian murid-murid yang berkenaan. Itu dia. Tapi tadi Cik Aziz ada menyebutkan perkataannya prinsip, kan? Jadi apa sebenarnya prinsip asas untuk penghasilan buku teks KPM ini, Cik Aziz? Ya, kita perlu elakkan daripada adanya elemen-elemen atau unsur-unsur serta perkara-perkara yang sensitif. Okey. Kita ada kepelbagaian masyarakat, etnik, agama dan seumpamanya. Betul. Tidak ada unsur-unsur sensitif, juga unsur-unsur negatif, ya, seperti prejudis ataupun stereotip terhadap sesuatu, dan ataupun kecenderungan untuk menyatakan sikap seseorang ataupun penulis itu sendiri, perkara-perkara yang boleh mewujudkan diskriminasi ataupun perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai murni terhadap seseorang individu ataupun masyarakat itu. Kita juga pastinya mengelakkan elemen-elemen dan unsur-unsur subversif yang boleh mengancam keselamatan negara, dan tiada elemen-elemen iklan. Kita tak benarkan, walaupun kita ada logo tetapi tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana entiti ataupun institusi. Dan yang penting juga elemen jiplak. Jiplak ini ialah kita mengambil hak orang lain dan menyatakan itu adalah hasil karya kita dan seumpamanya lah. Kalau kita biasa kita kata ciplak. Tetapi kita juga ada istilah jiplak, ya. Dan yang terakhirnya ialah bahan-bahan yang stereotip lah. Bahan-bahan itu juga kita elakkan daripada ada wujud di dalam buku-buku teks kita lah. Baik, itu dia. Kita dah tahu dah mengenai prinsip dan juga perkara-perkara yang dititik beratkan, kan, sebelum ingin membuat buku teks ini. Tapi kita nak tahu juga persediaan yang dilakukan oleh KPM sendiri sebelum penghasilan buku teks ini, Cik Aziz. Ya, BSTP adalah bahagian yang bertanggungjawab untuk menyelia dan menyelaras. Tapi pada masa yang sama, kita akan mengadakan pelbagai sesi libat urus dengan pelbagai pihak yang berkepentingan dengan bahagian-bahagian yang berkaitan. Sebab kita tahu tadi ada banyak bahagian yang terlibat, seperti bahagian pendidikan Islam, bahagian pendidikan latihan teknikal, vocational, kita ada BPK dan seumpamanya yang ada tanggungjawab terhadap buku-buku yang kita keluarkan. Dan pada masa yang sama, kita juga buat libat urus dengan pelbagai pihak, sama ada dengan ibu bapa, kumpulan ibu bapa, juga industri dan seumpamanya lah, untuk memastikan buku-buku teks itu yang akan kita terbitkan nanti adalah buku yang boleh diterima dengan baik oleh semua pihak. Ya, kita juga mengadakan kajian perbandingan dengan buku-buku teks yang dihasilkan atau diterbitkan sama ada dalam negara oleh pihak-pihak yang lain ataupun juga buku-buku teks rujukan dari luar negara, yang mana kita boleh tengok dan banding beza apakah kelemahan kita dan kekuatan kita, supaya pada akhirnya nanti kita boleh menerbitkan sebuah buku teks yang lebih baik daripada apa yang telah kita terbitkan sebelum itu. Di samping itu, kita juga pastinya perlu membuat postmortem bagi segala aktiviti dan program yang telah kita buat sebelum itu, supaya pada masa akan datang perkara-perkara kelemahan-kelemahan yang telah kita kesan sebelum itu dapat kita atasi, demi memastikan buku teks kita adalah buku yang lebih berkualiti apabila kita terbitkan dalam konteks buku yang baru nantilah. Itu dia. Sebab itu saya sering kali mengatakan bahawa untuk menghasilkan buku teks ini bukan perkara yang orang kata senang je, kan? Ya, betul. Tengok je negara mana macam mana dia buat buku teks, kita ciplak bulat-bulat, kan? Tengok negara sana pula macam mana buku teks dia, kita ciplak je, kita campur, siaplah buku teks. Tidak sama sekali, kan? Jadi ini saya rasa merupakan satu soalan yang ramai juga pihak di luar sana ingin tahu, kan, bagaimana Cik Aziz boleh memberikan jawapan yang mana KPM sendiri dapat memastikan buku teks ini dihasilkan dan juga orang kata menepati kualiti apa yang murid-murid nanti bila dapat dekat tangan mereka tu, buku teks KPM. Cik Aziz.
Pertamanya kita ada jawatankuasa kawalan kualiti sama ada di peringkat dalaman ataupun juga yang melibatkan rakan-rakan industri kita yang kita taklifkan ataupun berikan tanggungjawab untuk menyediakan buku teks, termasuk juga Dewan Bahasa dan Pustaka lah yang mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam penerbitan atau penghasilan buku teks KPM. Kita juga ada bahagian-bahagian yang saya sebutkan sebelum ni yang mana mereka menjaga institusi yang khusus seperti bahagian pendidikan khas ataupun juga bahagian pendidikan Islam tadi. Ya, kita juga ada peringkat seterusnya iaitu yang kita panggil sebagai penyemakan proof muka surat PMS. Ya, kita tengok dan pastikan bahawa pemetaan dokumen standard dan kurikulum serta pentafsiran itu diterjemahkan dengan betul di dalam buku teks kita berdasarkan proof PMS yang kita sediakan dan kita juga libatkan bukan saja guru-guru kita tetapi juga personal daripada luar seperti pensyarah universiti dan juga mereka yang pakar dalam bidang masing-masing lah, sebab dalam penghasilan buku teks kita memerlukan pelbagai kepakaran termasuk grafik, ilustrasi, bahasa dan seumpamanya. Jadi selepas itu kita ada penyemakan kualiti di peringkat dalaman kita, melibatkan para pegawai kita dan juga melibatkan pihak-pihak ataupun personal yang kita lantik. Apabila kita yakini dan percayai bahawa draft itu adalah sedia mantap, maka kita serahkan kepada satu peringkat seterusnya iaitu penyediaan naskah contoh. Naskah contoh sekali lagi kita akan buat semak dan penyemakan akhir sehingga kita perakukan untuk dijadikan naskah edar yang mana buku itu boleh dicetak dan diedarkan ke semua sekolah di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam konteks subjek khusus iaitu sejarah, kita ada satu panel tambahan. Ya, selain daripada proses yang kita sebutkan tadi, kita ada satu panel pakar rujuk. Pakar rujuk ini, panel ini dilantik oleh Menteri Pendidikan, bukan dilantik oleh kita. Pakar rujuk sejarah yang mana mereka lah bertanggungjawab untuk mewasitkan atau mengesahkan fakta yang ditulis di dalam buku itu adalah tepat 100% seperti apa yang kita nak gambarkan. Jadi maknanya secara keseluruhannya proses penghasilan buku teks ini bukan satu proses yang biasa dan memakan masa yang sangat panjang kerana akhirnya kita ingin memastikan bahawa kualiti yang kita perolehi atau penerbitkan itu adalah kualiti yang terbaik untuk anak-anak kita di sekolah. Ya, sebab itulah ada juga di kalangan murid di luar sana kan, kenapalah buku teks ni ada tukar-tukar kan? Tak boleh ke kalau setiap tahun kita nak tukar? Bukan tak boleh, tapi nampak tak dari segi penerangan Cik Aziz sendiri pun kita dapat tahu kan, untuk menghasilkan satu buku teks ini dia memakan masa yang lama untuk dari segi persediaannya kan, apa perkara-perkara yang perlu dititik beratkan juga, itu adalah perkara-perkara yang cukup penting untuk menghasilkan buku teks daripada pihak KPM itu sendiri. Okey, kita berhenti rehat dulu. Banyak lagi yang saya nak tanyakan kepada Encik Aziz, tapi semua selepas ini dalam Sembang Didik. Tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi menyaksikan Sembang Didik bersama dengan saya, Akmal Nazri, yang mana sekarang ini kita tengah membincangkan mengenai buku teks. Kan? Jadi Encik Aziz, saya nak tanya juga, apa antara elemen-elemen yang mungkin ada di dalam buku teks itu untuk orang kata secara tidak langsung meningkatkan pemahaman murid tersebut? Encik Aziz. Ya, kita telah membuat penambahan yang selaras dengan teknologi digital yang sedang pesat berkembang, di mana ada elemen-elemen tambahan telah dimasukkan ke dalam kandungan buku teks kita dan kita telah berikan penerangan pada bahagian awalan buku teks itu, khususnya dua perkara yang penting iaitu elemen AR dan elemen QR. QR ataupun quick response adalah satu kod yang kita letakkan atau masukkan dalam buku teks kita supaya murid-murid ataupun guru boleh melayari maklumat-maklumat tambahan di tempat-tempat di luar daripada kandungan buku teks itu dengan hanya mengimbas kod QR yang kita letakkan di dalam mana-mana halaman di dalam buku teks itu. Yang pastinya apabila kita menggunakan peranti telefon bimbit misalnya, maka murid itu berpeluang untuk menambahkan pengalaman mereka
menggunakan kod QR yang telah pun kita letakkan. Ya, mereka tak perlu mencari apa maklumat yang perlu dicari. Mereka cuma perlu mengimbas dan kita akan bawa kepada maklumat-maklumat tambahan yang selaras dengan keperluan topik itulah. Ya. Jadi menggunakan kod QR ini, murid boleh melayari laman-laman web tambahan dan juga mungkin video-video sama ada di pelantar YouTube ataupun mana-mana pelantar yang kita sediakan. Jadi pastinya maklumat yang akan diperoleh murid adalah maklumat yang lebih terkini dan selaras dengan keperluan topik itu. Betul. Kita juga memasukkan, kita juga percaya bahawa salah satu elemen yang penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa ini adalah elemen gamifikasi. Ya, jadi dalam kita juga serapkan elemen-elemen itu di dalam buku teks kita melalui kod QR yang kita sediakan di halaman-halaman yang tertentu lah, bukan di semua halaman tetapi di halaman yang tertentu ataupun topik-topik yang tertentu. Elemen yang kedua yang kita juga telah masukkan dalam buku teks sedia ada kita KSSR dan kurikulum yang baru ialah teknologi augmented reality, AR. Oh, AR. AR juga ada ditambah baik di dalam buku-buku teks kita. Kerana kita faham bahawa elemen AR ini adalah satu teknologi yang menggabungkan image dengan realiti digital. Realiti yang dihasilkan menggunakan aplikasi komputer untuk membayangkan dunia ataupun maklumat yang sebenar lah. Jadi dalam konteks AR ini sebagai contoh, kita faham ada topik-topik tertentu yang mungkin sukar untuk digambarkan dengan perkataan ataupun lisan, tetapi mungkin boleh difahami dengan lebih mudah sama ada oleh guru dan murid apabila kita merujuk kepada aplikasi AR dan juga bahan-bahan digital yang dihasilkan menggunakan teknologi AR. Sebagai contoh, kalau kita nak tengok tentang sel tumbuhan misalnya, macam mana kita nak buka dalam sel-selnya dalam sel itu, tetapi kalau kita merujuk kepada bahan-bahan AR yang disediakan, jadi kita boleh tengok dari 3 dimensi juga. Ya, jadi kerana itu teknologi ini amat membantu murid-murid untuk meningkatkan kefahaman mereka terhadap sesuatu topik yang mungkin sukar untuk dijelaskan dengan lisan ataupun visual yang statik. Jadi secara kesimpulannya, kita telah berusaha untuk menambah elemen-elemen khusus yang bersesuaian dengan keperluan teknologi semasa dalam buku teks kita, kerana kita percaya bahawa penambahbaikan berterusan amat diperlukan supaya kita dapat mendepani masa hadapan dengan lebih mudah sekiranya tiba masanya nantilah. Jadi buat masa ni yang penting ialah AR dan QR lah, serta AR gamifikasi. dan QR itulah. Bila apa yang diterangkan oleh Encik Aziz kan, antara elemen yang ada dalam buku teks itu untuk secara langsung menambahkan pemahaman murid ni, saya rasa macam nak masuk sekolah balik lah Encik Aziz. Sebab saya rasa zaman sekarang punya buku teks memang dah lain dah kan. Orang kata memang mengikut peredaran zaman, dan kita tahu juga murid zaman sekarang ni semua ada telefon bimbit kan. Apa yang mereka tak faham, kadang-kadang pening kepala, alamak nak cari apa ni, nak cari apa, scan je QR dekat situ, nah keluar segala informasi-informasi yang anda nak tahu sangat tu. Dan ini saya rasa satu soalan yang ramai ibu bapa ataupun murid-murid nanti-nantikan, iaitu bagaimana penyelesaian daripada pihak KPM sendiri kan, untuk orang kata ya selalu beg berat kan. Jadi daripada pihak KPM sendiri ataupun Encik Aziz mungkin boleh menjawab mengenai isu yang saya rasa ramai orang nak tahu ni sebenarnya Encik Aziz kan. Silakan. Dalam konteks buku teks, kita bercakap tentang buku teks saja. Sebelum ini, inisiatif yang telah pun kita laksanakan untuk mengatasi isu beg berat dalam kalangan murid, khususnya bagi murid-murid sekolah rendah, adalah dengan membahagikan buku teks itu kepada jilidan. Makna dia kita ada jilid 1 dan jilid 2. Sebab kita tahu bahawa pada satu masa hanya topik-topik tertentu dalam jilid tertentu sahaja yang digunakan, dan yang tidak berkenaan kita tinggalkan di rumah. Jadi buku teks yang dibawa oleh murid akan menjadi semakin nipis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menerbitkan buku teks yang kita panggil sebagai buku teks digital.
dalam format PDF. Semua buku teks fizikal yang ada kita letakkan dalam hasilkan dalam format PDF supaya bagi murid-murid yang mempunyai peranti dan akses internet, mereka tidak perlu merujuk kepada buku teks fizikal. Mereka hanya merujuk kepada buku teks versi PDF digital yang kita letakkan di pelantar pembelajaran digital atau lebih kita kenali sebagai D5 lah. Setakat ini kita ada sekitar 856 judul buku teks kita yang telah pun ada dalam format PDF dan berada di pelantar D5. Maknanya sesiapa saja. Asalkan mereka mempunyai akses kepada pelantar itu, mereka mempunyai keupayaan untuk memuat turun dan juga menggunakan buku teks versi PDF itulah. Ya, kita juga menetapkan bahawa buku latihan yang perlu disediakan oleh murid untuk sesuatu subjek itu ada had dia. Kita tak boleh biarkan mengikut kehendak pihak-pihak tertentu untuk mengelakkan isu beg berat inilah. Misalnya kita katakan bahawa buku latihan tidak boleh melebihi 2 buah bagi satu-satu mata pelajaran pada satu-satu masa lah. Dan buku latihan itu juga tidak boleh melebihi 80 halaman misalnya, sebab kita perlukan berat yang lebih ringan ya. Jadi kita juga telah menetapkan bahawa guru-guru hanya boleh menggunakan buku aktiviti yang kita sediakan. Yang KPM sediakan sama-sama dengan buku teks, tak perlu lagi menggunakan buku-buku aktiviti pada luar dan seumpamanya, ataupun buku kerja pada luar dan seumpamanya. Mereka, murid-murid boleh menggunakan buku aktiviti, buku kerja dan seumpamanya, tetapi bukan di sekolah. Mereka mungkin boleh menggunakan di rumah bersama-sama dengan ibu bapa dan seumpamanya lah. Jadi itulah antara beberapa pendekatan yang telah kita ambil untuk mengatasi isu beg berat seperti yang dipersoalkan tadi lah. Jadi saya rasa itu antara isu yang saya pasti Encik Aziz pun telah memberikan jawapan yang saya pasti semua pihak pun akan bersetuju dan lah sekarang kan dah ada digital kan. Tapi itu yang golongan yang mampu. Jadi golongan yang tidak mampu ini mungkin mereka masih lagi memerlukan buku teks secara fizikal. Tetapi saya nak tahu juga dari segi pengagihan buku teks itu macam mana tu Encik Aziz? Adakah semua golongan akan dapat ataupun hanya ada golongan-golongan yang tertentu sahaja, Encik Aziz? Ya, kerajaan Malaysia menetapkan polisi di mana semua murid warga negara perlu diberikan buku teks melalui skim pinjaman buku teks. Dan apabila namanya pinjaman, maka ia diberikan secara percuma untuk digunakan oleh murid itu selagi mana dan sehingga bila mereka berada di sekolah-sekolah yang kita kategorikan kepada sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah agama bantuan kerajaan maupun sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina maupun Tamil. Jadi semua murid yang bersekolah di institusi berkenaan akan mendapat buku secara percuma melalui skim pinjaman buku teks yang juga ditadbir urus oleh BSTP. Manakala bagi murid-murid lain yang mengikuti kurikulum kebangsaan tetapi belajar di institusi selain daripada apa yang saya sebut tadi, mereka boleh membuat perolehan ataupun pembelian buku itu melalui pasaran terbuka. Kerana penerbit kita juga menerbitkan buku-buku yang dijual di pasaran terbuka untuk kegunaan murid-murid di institusi yang bukan dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi pastinya mereka perlu belilah. Tapi bagi murid di sekolah kebangsaan dan sekolah-sekolah yang disebutkan tadi, mereka akan diberi pinjaman secara pinjaman dan tak perlu sebarang pembayaran lah. Itu dia. Tapi sekarang ni saya nak bagi satu situasi lah kepada Encik Aziz lah kan. Contohlah macam saya ni sekarang sekolah di SMK Sivil di USJ 2 Subang Jaya. Tiba-tiba saya nak pindah pula sekolah bulan depan ni ke SMK Gunung Rapat di Ipoh Perak. Jadi buku teks yang saya ada di sekolah yang sebelum ni, boleh ke saya bawa je pergi dekat sekolah yang baru ni ataupun kena pulangkan dulu lepas tu ambil buku baru dekat sekolah yang baru tu? Cik Aziz. Ya, prinsip asas kita ialah selagi mana dan sehingga bila mereka bergerak dalam lingkungan
sistem kita membenarkan mereka untuk membawa dan menggunakan buku teks sedia ada mereka dan digunakan di sekolah baru. Sebab kita tahu juga mungkin masalah akan timbul sekiranya buku teks tidak dibawa, mungkin bekalan di sekolah berkenaan tidak mencukupi. Tetapi ada beberapa pengecualian yang tertentu lah. Tapi secara umumnya polisi kita adalah membenarkan murid yang berpindah sekolah daripada sekolah A kepada sekolah B dalam sistem yang sama, menggunakan pakai buku mereka yang telah sedia ada, dan cuma kita buat penyelarasan di dalam buku stok bagi sekolah pemberi dan sekolah penerima. Tapi pada masa yang sama kita juga menyediakan bekalan buku teks tambahan di bilik operasi buku teks daerah, kita panggil BOSD, di mana di BOSD ada buku-buku tambahan yang mungkin diperlukan oleh sekolah, dan sekiranya mereka memerlukan set buku untuk murid tambahan mereka, mereka boleh membuat perolehan daripada BOSD, buku bilik operasi ataupun stor buku teks daerah masing-masing. Jadi sebenarnya tiada isu kekurangan buku teks atau seumpamanya, tetapi yang penting bagi kita ialah buku teks boleh digunakan oleh semua murid kita pada bila-bila masa, walaupun mereka mungkin membuat keputusan atau atas sebab-sebab tertentu untuk berpindah ke sekolah yang lain. Asalkan dalam sistem yang sama lah. Asalkan dalam sistem yang sama. Janganlah dia nak pindah sekolah pergi mana, contohlah dia nak pergi Australia kan. Boleh buku teks pakai kat sana. Minta maaf, tak boleh ya. Sebab sistem mereka yang berbeza kan, Encik Aziz. Okey, saya rasa telah banyak Encik Aziz menjawab segala persoalan pertanyaan daripada saya mengenai topik kita iaitu pengurusan buku teks. Jadi mungkin akhir sekali, apa harapan daripada BSTP mengenai isu kita iaitu pengurusan buku teks ini? Silakan Encik Aziz. Aku janji kita ialah memastikan setiap murid yang berada di sesi persekolahan kita mendapat set buku teks apabila mereka mendaftar di sekolah berkenaan. Jadi kita berusaha ke arah itu kerana kita pada hari pertama sekolah mesti telah pun bermula dan guru-guru dan murid perlu terus mengajar dan belajar. Jadi sebagai sumber rujukan utama buku teks sangat penting. Jadi kerana itu aku janji kita ialah menyediakan set buku teks yang secukupnya pada hari pertama persekolahan apabila murid-murid itu berada di bangku persekolahan. InsyaAllah itu janji dan komitmen kita lah yang kita sentiasa usahakan. Amin, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Aziz di atas segala penerangan mengenai topik kita kali ini iaitu pengurusan buku teks, dan diharapkan segala persoalan yang bermain di fikiran anda yang sedang menyaksikan ini segalanya terjawab. Jangan risau pasal buku teks semuanya cukup. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, sampai di sini saja saya mendidik kita kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat sentiasa jaga diri. Bye-bye.